Okey, saya sambung Saya sambung. Jadi konsep berhutang itu tadi dijelaskan secara rohani berhutang kewujudan kita kepada Allah SWT dan kemudian memberikan diri kita, memulangkan diri kita kepada Allah SWT untuk kita jadikan sebagai tebusan. Untuk kita jadikan sebagai tebusan dan untuk menyesuaikan dengan apa yang kita telah syuhudkan dulu semasa perjanjian asali. Semasa di hadapan Allah SWT, sewaktu kita menyebut alastu bi rabbikum qalu bala syahidna itu. Dan perkara ini kita akan sebutkan selepas ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingat kita pergi kepada Mio dulu. Mio boleh sambung muka surat 7 itu tadi. Silakan Mio. Istilah din. Ya. Ada pun footnote 3 tu mungkin boleh baca sendirilah. Saya dah jelaskan tadi. Jadi untuk kita baca di sini, kecuali kalau ada perbincangan selepas ini, tak apa tapi untuk kali ini teruskan dengan istilah din itu terus. Dipersilakan. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif warahmatullah. Istilah din itu juga din yang menjadi dasar serta istilah Madinah. Berkait rapat pula dengan kata kerja Madana yang merujuk kepada Madinah dan bermakna membina, mendirikan bandar-bandar dan juga menaikkan ke taraf beradab, menghaluskan budi pekerti, menimbulkan sifat keinsanan sejati, yakni Okey, sekejap Mio. Sekejap Mio. Di sini maksudnya Madinah itu sendiri berkait dengan perkataan Madana, di mana nak menunjukkan ketamadunan, keluhuran akhlak dan budi pekerti. Jadi kalau kita tengok orang-orang di kampung contohnya, orang-orang asli contohnya, ataupun mereka-mereka yang tidak bertamadun lah kita boleh tengok sendirilah secara sosiologinya itu, mereka ini tidak mampu untuk mengikut suatu sistem macam orang di bandar ikutlah. Sebab tu kalau kita tengok orang kampung itu satu. Dan kemudian mereka yang lebih advance pemikirannya itu biasanya berada di bandar-bandar besar lah dan cara dan corak mereka, kehidupan mereka pun tidak sama dengan mereka yang berada di kampung. Innal a'raba asyaddu kufran wa nifaqan. Ada hadis, ada ayat Quran itu, sesungguhnya orang-orang kampung ini dengan kekufuran itu dan juga kemunafikan itu Dan yang terjadi semasa zaman Rasulullah SAW dulu pun, yang kencing di dalam masjid itu ialah orang kampung. Yang sahabat nak pancung kepala dia tu. Jadi kita tengok keluhuran budi pekerti, percakapan, pemikiran itu di bandar itu halus, dan di kampung itu agak kasar. Okey, sambung. Yakni menjadikan manusia lebih diberi kemanusiaan, berlawan dengan sifat kebinatangannya. Dan dari kata kerja Madana ini juga terbentuk istilah yang tidak asing lagi bagi kita, Tamaddun, yang bermaksud keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Maka dari makna dasar istilah din yang membawa pengertian keadaan berhutang ini terbentuk pula makna-makna lain yang saling berkaitan, seperti merendahkan diri dalam penyerahan, menjadi hamba dan memperhambakan diri, melayan seorang tuan, dan dari makna dasar lain yang membawa pengertian penghukum, penimbang, penilai, pemerintah, raja dan gubernur, penguasa yang berdaya menghukum. Terbentuk mana-mana yang bermaksud menjadi kuat perkasa, berkuasa, tuan, berpangkat luhur, berdaulat anggung, dan seterusnya lagi. Hukuman, pertimbangan, nilaian, perintah dan titah, ganjaran, perhitungan pada suatu waktu tertentu kelak. Apabila kita bayangkan sahaja dalam renungan nazar asali perihal gambaran suatu keadaan yang menayangkan berlakunya hukum dan undang-undang dan keadilan dan keluaran dan suasana adab serta tata susila luhur masyarakat dan tamadun, yang semuanya ini terkandung sebagai rumusan yang jernih dalam faham din,
seperti yang telah diringkaskan di atas. Maka sudah barang tentulah terus nampak pula suatu keadaan diri insaniah yang wajib ada sebelumnya. Okey, dekat situ dulu. Okey. Pertama sekali, penghukum, penimbang apa semua tu maksud dia dayan. Perkataan dayan. Dayan ialah governor ataupun penghukum lah. Hakim ataupun qadi, penguasa ataupun pemerintah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman lah. Dan salah satu nama Allah SWT itu ialah Ad-Dayyan. Ad-Dayyan, ada alif lam di situ, di hadapan itu. Ad-Dayyan, iaitu kita merujuk kepada Allah SWT sebagai pemerintah, hakam, al-hakamul adil, iaitu hakim yang maha adil, yang akan menimbang tara kita bila di hari akhirat besok lah. Okey. Dan saya nak sebutkan kat sini dua benda. Pertama, Profesor Alatas menggunakan perkataan yakni. Yakni itu ya, ain, nun, ya. Maksud dia iaitulah. Iaitu maksud dia ialah ataupun adalah. Yakni, yakni. Daripada perkataan ana, yakni. Itu bahasa Arab tu. Yang dimaksudkan, maksud dia. Yakni itu yang dimaksudkan itu adalah. Yang dimaksudkan ialah. Iaitu, apa dia? Which is. Which is. Ataupun perkataan bahasa Inggerisnya IE. I-E. IE. Dan yang keduanya digunakan perkataan nazar akali. Nazar akali. Nazar. Nazar itu pandangan ya. Pandangan. Pandangan mana? Adakah pandangan yang kita tengok video masing-masing ni, gambar masing-masing ni? Ataupun pandangan kita tengok pokok di luar rumah tu ke? Nazar ini ia lebih jauh. Nazar akali. Akal. Jadi bererti renungan. Renungan ataupun kita menggunakan pemikiran yang lebih dalam untuk memahami sesuatu perkara itu. Itu maksud dia. Okey, mungkin kita boleh sambung dengan siapa tadi? Anwar boleh ke? Lepas Anwar mungkin Najwani lah. Okey, silakan Anwar. Start daripada yakni. Yakni yang kedua yang kat bawah tu. Baris ketiga dari bawah. Yakni harus ada terlebih dahulu suatu gaya dan cara berkelakuan pada diri insan, suatu perangai yang selari, seia, sebati dengan apa yang dibayangkan olehnya pada dirinya, sehingga terbayang pula pada hukum dan undang-undang dan keadilan dan kewibawaan dan suasana adab serta tata susila luhur masyarakat dan tamadun serta kehalusan budi pekerti. Okey, sekejap. Di sini Profesor Alatas nak mengaitkan maksud agama itu dengan erti yang keempat, iaitu adat resam, tabiat dan kecenderungan bawaan individu tu, diri tu. Bererti begini. Sejak azali lagi manusia ini mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup bermasyarakat. Itu satu. Manusia ni akan mencari seseorang untuk membantu buat kerja, mencari seseorang untuk perkahwinan, mencari seseorang untuk membantu untuk belajar dan sebagainya. Itu suasana bermasyarakat. Itu satu. Dia ada suatu kecenderungan itu. Dan yang kedua, insan ini sejak azali lagi mempunyai kecenderungan untuk adanya Tuhan. Inginkan Tuhan. Sebab itulah kalau kita nak cerita tentang etisma ini dan juga golongan yang menolak Tuhan dan agama ini agak pelik lah. Kerana seolah-olah mereka ini bukan seolah-olah, sebenarnya mereka ini menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Jadi secara kecenderungan asalinya mereka pun inginkan agama dan Tuhan. Begitu. Sebab itu mereka yang belum mendapat hidayah
dan menuju ke arah hidayah itu kadang-kadang perjalanan hidayah dia itu dia mencari-cari, bukan? Dia ada kecenderungan untuk mencapai kepada suatu darjat di mana akhirnya dia boleh mengenali Allah SWT dan Islam, agama Islam itu sendiri. Dan seterusnya sifat ataupun adat dalam diri manusia itu sendiri sejak azalinya ia boleh tunduk patuh kepada satu peraturan. Sekiranya ada peraturan maka ia boleh ikut peraturan itu dan akalnya mengatakan bahawasanya memang kena ada peraturan. Secara logiknya, memang kena ada peraturan, memang kena lantik ketua, memang kita kena ikut peraturan ini, memang kita kena ikut peraturan itu. Dan memang kalau orang salah kita kena hukum. Memang kalau orang yang betul kita kena ikut begitu. Jadi ini adalah kecenderungan asal di dalam diri kita. Walaupun kita berada di dalam hutan sebagai orang asli. Dia ada peraturan dia, ada tok batin dia. Kalau kita berada di Eskimo, dia ada peraturan dia macam mana nak mewujudkan komuniti Eskimo, macam mana nak memburu bersama-sama, begitu. Macam mana nak mengekalkan survival di sana di tempat yang sukar nak hidup tu. Begitu. Dan okey, teruskanlah, nanti kita ada tambahan selepas ni. Harus ada terlebih dahulu suatu perangai, cara, gaya berkelakuan atau keadaan hidup serta kejadian diri. Suatu tabiat yang sesuai dengan apa yang dijemakan olehnya sebagai keadaan hidupnya yang zahir, sehingga keadaan hidup yang tampak zahir itu mencerminkan sesuatu yang sudah teradat. Sudah jadi pada diri satu, sudah menjadi adat resam diri insani, sudah membayangkan tabiatnya. Okey, sekejap. Di sini tabiat itu sebenarnya perkataan arif daripada perkataan tabi'ah. Tabi'ah. Cok, degang, pattern. Kita dah ada pattern tertentu yang Allah buat. Jadi tabi'ah. Bila kita kata tabi'ah ni, perkataan bahasa Inggeris yang paling dekat ialah habit. Dan dekat lagi dengan habit tu habitat kan? Ya tak? Tapi tabi'ah dalam bahasa Arab ini dia lebih kemas dan lebih mendalam. Maksud dia itu maknanya kita ini sudah ada macam patented, sudah ada macam program tabiat ataupun adat kita itu. Dah jadi macam tu. Contohnya begini adat resam itu sendiri pun salah satunya mengaitkan manusia itu dengan pakaian. Pakaian. Jadi dah memang terprogram dalam kepala otak kita ni kita nak kena ada pakaian. Jadi pakaian itu mengikut keperluan dan mengikut masa, mengikut cuaca, mengikut tempat, bukan? Jadi agama itu sendiri pun sebenarnya menjadi pakaian kita. Maknanya sekena ada. Orang tak ada pakaian susahlah. Jadi agama itu sendiri dah menjadi adat resam, dah menjadi pakaian, dah menjadi bawaan kita ke mana-mana saja kita bawa. Jadi di luar ke di dalam ke, terzahir di mana, terjelma tu yang Prof sebut tu, zahir, terjelma, maknanya perkara itu tidak boleh dipisahkan daripada sifat insaniah itu. Okey, teruskan. Maka dari kenyataan hakikat inilah dapat kita fahami perkaitan yang benar-benar munasabah yang menimbulkan dari kandungan faham din. Itu makna dasar yang keempat tersebut di atas. Bawaan kecenderungan yang sedia ada pada diri insan yang sudah menjadi kebiasaan baginya, yang sudah menjadi adat resamnya sehingga dapat digelar sebagai perangainya yang sebenar. Sebagai tabiatnya pada takat ini juga, maka menjadi semakin terang bahawa faham din itu pada dasarnya sesungguhnya membayangkan serta menyaksikan dengan kenyataan yang hak akan adanya kecenderungan semula jadi pada diri insan yang mendorongnya untuk berdaya usaha membentuk masyarakat dan menyusun
cara hidup bermasyarakat, mentaati hukum dan undang-undang, dan mencapai pemerintahan yang adil. Gambaran peri sebuah kota agung, sebuah kerajaan, sebuah negara raya yang tampak menjemah pada nazar akali sebagaimana ditayangkan oleh faham din yang memang mengandung maksud demikian itu. Amatlah penting bagi membantu mencapai kefahaman yang lebih mendalam perihal maknanya sebagai agama. Okey, di sini Dan agama di sini hurufnya huruf besar A. Kalau hurufnya huruf besar itu maksudnya ad-din. Alif lam, ad-din. Tapi kalau hurufnya kecil itu A, din lah. Ataupun religion lah. Okey, teruskan. Dan dari itu perlu diulang-ulangkan di sini sebagaimana nanti akan disebut lagi apabila kita menghuraikan tentang kehidupan rohani insan yang mengalami keadaan hidup beragama. Okey, terima kasih Anwar. Mungkin boleh sambung Najwani setakat ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Setakat ini saya baru hanya melukiskan dengan secara ringkas garis-garis kasar faham din itu jua sambil merumuskan pelbagai makna dan maksud yang terkandung dalamnya kepada 4 pengertian serta juga menunjukkan pelbagai nisbah yang berlaku antaranya masing-masing. Baik pun nisbah yang benar-benar berlaku dalam kenyataan alam zahiri mahupun nisbah yang berlaku dalam kenyataan alam maknawi. Dan ini semua hanya merupakan penghuraian yang merujuk semata-mata kepada keadaan hidup duniawi jua, yakni yang semata-mata berkisar dalam mauduk di sekitar pengalaman hidup yang sekular berdasarkan kepada penggunaan bahasa Arab terhadap keadaan hidup demikian. Di sekitar pengalaman hidup beragama, pengalaman hidup rohani yang merencanakan nisbah antara insan dan Tuhan dan apa yang diperkenan olehnya mengenai nisbah antara insan sesama insan. Maka pelbagai makna dasar yang terkandung dalam faham din itu meskipun tetap menayangkan makna-makna asasi yang sama seperti yang telah dihuraikan di atas, semuanya mengalami penyatuan faham dan maksud. Penyatuan yang mendalam pengertiannya yang membawa kepada kefahaman yang sekaligus benar memperikan pengalaman rohani yang dialami oleh diri insan serta juga memperikan agama Islam itu sebagai keimanan, kepercayaan dan amalan serta ajaran yang dialami serta dihidupi oleh tiap anggota kaum muslimin yang merupakan umat Islam dan juga sebagai keimanan, kepercayaan, amalan dan ajaran yang dialami serta dihidupi oleh seluruh umat Islam. Okey. Okey, sambung sikit lagi tu Siap. bagaimanakah dapat? Okey. Bagaimanakah dapat faham yang menayangkan keadaan berhutang itu Okey, kejap diterangkan? faham di sini Okey. kalau kita nak tahu apa ni, kalau kita nak lebih apa ni jelira faham di sini maksud konsep. Boleh kita Konsep. katakan sebagai konsep ataupun conception Okey, Okey. teruskan. Bagaimana dapat faham yang menayangkan keadaan berhutang itu diterangkan dalam rangka kehidupan beragama yang sudah sememangnya bersabit dengan pengalaman hidup rohani. Mungkin ada yang bertanya, apakah sifat hutang itu dan kepada siapakah insan berhutang? Kita menjawab bahawa insan berhutang diri, budi dan daya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Khaliknya dan Raziknya yang menjadikannya daripada tiada kepada ada dan sesudah dia ada terus memeliharanya dalam keadaan dia itu berada pada suatu ketika insan itu hampa dan tiada dan kini dia ada. Okey, terima kasih. Sebab Kat sini kita mungkin boleh gariskan ataupun boleh fokus pada perkataan diri, budi dan daya. Diri, budi dan daya Lebih kurangnya 1 2 3 4 5 baris kelima daripada bawah tu. Diri itu maknanya badan kita lah badan dan juga jiwa lah ataupun roh. Kemudian kita ada perkataan budi. Tadi diri badan itu dan juga roh. Budi itu akal akal dan daya itu ialah
tindakan kita. Tindakan kita ataupun action kita itu. Jadi semuanya daripada Allah SWT. Jadi kalau ketiga-tiga ni daripada Allah SWT, apa yang kita ada? Kita tak ada apa-apa lah. Semuanya kepunyaan Allah SWT. Jadi macam mana kita nak balas, nak bayar hutang itu? Dengan khidmat kita kepada Allah SWT. Khidmat yang rela ke, yang paksa ke, memang kita kena buat. Menyerah diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT dengan cara beragama kita itu. Okey, dan cuba kita baca, kita tengok ayat Al-Quran di muka surat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ini surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang menjadi tafsir Prof yang kemudian ni lah. Prof dah buat satu tafsir khusus tentang ayat ini lah. Jadi pada permulaan ayat itu daripada walaqad khalaqnal insana itu sehinggalah kepada lahma itu menceritakan tentang creation of man, penciptaan manusia itu. Daripada tiada kepada ada itu bagaimana? Maka disebutkan daripada tanah. Kemudian menjadi mani. Kemudian darah. Kemudian tulang. Kemudian daging. Dan kemudian saya nak kita fokuskan kepada bahagian terakhir itu summa ansha'nahu khalqan akhar. Perkataan ansha'na. Summa kemudian ansha'nahu. Kami tumbuhkan daripadanya, kami jadikan daripadanya daripada daging, tulang, janin itu tadi. Khalqan akhar. Perkataan ansha'a bahasa Arab, ansha'a maksudnya menjadikan suatu benda daripada benda yang telah sedia ada, tetapi dengan daripada kualitinya itu lebih baik. Lebih baik. Daging itu sudah ada, tulang itu sudah ada, dan kemudian dijadikan oleh Allah SWT memperkenalkan roh ini, roh ansya'na ini sudah jadi roh, khalqan akhar ini sudah jadi roh, dan yang terbaik, suatu kejadian yang sangat mulia. Takwim, ahsana takwim. Kita lah. Jadi Prof ada sebutkan bahawasanya apabila disebut perkataan ansya'a itu bererti creation itu bukan daripada tiada kepada ada dah. Dia dah jadi kepada ada juga, tapi dalam kualiti yang lebih baik. Dan Prof menerangkan tentang konsep kingdom of nature itu. Kingdom of nature ini ialah kerajaan tentang alam, kerajaan alam. Kita ada binatang, kita ada tumbuhan, kita ada mineral, dipanggil vegetables, animal, dan juga kingdom of animal, kingdom of vegetation, dan kingdom of minerals. Jadi kalau barat, kita kaitkan sedikit dengan barat. Kalau barat, mereka memasukkan manusia ini di dalam kingdom of animal. Jadi manusia ini menjadi Homo sapiens, masuk di dalam kingdom of animal. Tetapi kata Prof tidak. Khalqan akhar itu satu tahap lebih tinggi daripada 3 kingdom ini. Jadi kita ada kingdom of animals, kingdom of vegetation, dan kingdom of vegetables, dan kita ada kingdom of minerals. Jadi sebenarnya ada satu lagi kingdom of man. Dan kingdom of man ini berada lebih atas daripada ketiga-tiga kingdom ini, di mana man
yang menguasai ketiga-tiga kingdom ini, kerajaan ini. Dan manusia yang melakukan taskhir, melakukan pentadbiran, melakukan penggunaan dan juga mengurus tadbir ketiga-tiga kingdom ini. Jadi di situlah maksud ansha'nahu khalqan akhar. Siapa manusia? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Ini maksud dia. Kita tak sama dengan binatang. Kita tidak sama. Bahkan berada di dalam satu kelompok yang lain. Dan kelompok ini bahkan lebih baik daripada kelompok-kelompok lain tadi. Hidup makhluk Allah yang lain ini, di mana dia menjadi khalifah, mentadbir makhluk-makhluk lain. Okey, mungkin Mio boleh sambung sikit yang insan yang memikir tadi, boleh? Nah, insan yang memikir dan merenungkan baik-baik tentang asal-usul dirinya tentu akan insaf. Tahu bahawa beberapa puluh tahun yang lalu dia itu tiada. Dan seluruh bangsa manusia yang kini berada pun juga tiada. Dan tiada mengetahui akan kemungkinannya berada seperti dia kini berada. Hakikat ini berlaku bukan sahaja pada dirinya dan pada segenap manusia kini, akan tetapi juga pada semua bangsa manusia, daripada abad datang kepada zaman dari pertama mula zahirnya dalam perhitungan masa. Maka insan yang dengan ikhlas dan sungguh-sungguh memikir renungkan hakikat ini memanglah sudah sedia insaf, tahu secara langsung menerusi ilmu yang ada pada hak dirinya sendiri, bahawa rasa berhutang diri, budi dan daya akibat diadakan daripada ketiadaan itu bukanlah dapat ditujukan kepada ayah bundanya, kerana dia juga insaf tahu bahawa ayah bunda keduanya itu pun mengalami keadaan kejadian yang sama. Dijadikan Okey. Mungkin kita boleh potong sikit lah. Mak ni nak ceritanya tentang kewujudan kita itu daripada tiada kepada ada. Walaupun kita boleh kata mak ayah saya yang lahirkan saya, namun mak ayah kita pun daripada tiada kepada ada juga. Dan begitulah seterusnya generasi lain pun. Daripada tiada kepada ada, last sekali kita pergi kepada penciptaan Adam. Sebab itulah disebutkan dalam surah Al-Mu'minun itu tadi tentang penciptaan daripada tanah itu. Last sekali dia pergi kepada permulaan penciptaan. Okey, kita lompat sikit pergi kepada wa iz akhadha, ayat yang di bawah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini surah Al-A'raf ayat 172, surah yang ketujuh, yang menjadi titik tolak bagi pemikiran Prof, kalau saya tak keterlaluan untuk saya katakan, dan juga bahkan ulama-ulama, terutamanya ulama-ulama dalam bidang sufi juga, di mana asal kejadian manusia itu dan bahkan semua konsep-konsep yang dibicarakan bertitik tolak daripada ayat ini. Jadi bila kita sebut the day of Alastu ataupun hari Alastu ataupun perjanjian asali ataupun perjanjian roh dengan Tuhannya itu, maka inilah ayatnya. Ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang ni juga yang dituliskan di dalam khat Prof pada mukaddimah buku ini dan buku seterusnya lah. Jadi apa yang saya nak ceritakan malam ini sebagai mungkin penutup lah untuk sesi malam ini, sangat penting. Mungkin boleh ambil perhatian betul-betul. Apabila disebutkan tentang perjanjian asali ini, maka ia menjadi foundation ataupun asas kepada faham agama itu. Jadi faham agama dalam erti din itu tadi kita sebut mempunyai 4 maksud. Pertama, dain, hutang. Yang kedua, ta'ah, taat. Yang ketiga, jaza, hukuman ataupun pembalasan yang setimpal. Dan yang keempat ialah adah ataupun adat resam, tabiat. Jadi keempat-empat rangkuman ini
mempunyai maksud yang mendasar dan saling kait mengait. Kalau kita tengok dalam ayat ni pun sama. Dan maksud ayat ini ialah sewaktu para roh itu berbaris. Berbaris di hadapan Allah SWT. Kita semua ni, semua. Mereka yang sebelum kita dan mereka yang selepas kita lah juga. Jadi sebenarnya sewaktu di alam roh, ni Allah ingatkan kita balik dalam surah Al-A'raf ini. Mu ingat tak masa mu beratur depan aku dulu? Kamu ni semua. Sewaktu aku tanyakan kepada kamu. Sewaktu aku menyebabkan kamu menyaksikan ketuhanan aku. Itu maksud dia. Jadi Allah SWT bertanya kepada roh pada waktu itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka jawab roh pada waktu itu. Bala syahidana. Bala ini maksud dia ya ataupun yes. Tetapi ia lebih kuat daripada ya ataupun yes. Maknanya memang tak boleh nak jawab yang lain. Memang terpaksa jawab ya macam mana pun. Itu maksud bala. Bahkan maksud dia. Jadi sebelum qalu bala syahidna itu kita undur sedikit ayat ni. Wa ashhadahum. Dan Allah menjadikan mereka itu bersaksi pada waktu itu. Jadi perkataan yang kita nak sebutkan di sini ialah asyhada ini, kalau asyhada ini maksudnya menyaksikan. Jadi dalam bahasa Melayu, menyaksikan bererti melihat dengan mata. Bukan mendengar. Melihat dengan mata. Jadi sewaktu di alam roh kita telah melihat dan menyaksikan dan mengakui ketuhanan Allah SWT itu dengan ilmu. Kita tahu, bukan dengar-dengar sahaja. Bukan dengar-dengar, kita dah saksikan. Kita menjadi saksi hidup pada waktu itu. Jadi kata Prof, asyhadah di sini, ataupun musyahadah ini, ataupun syuhud ini, ataupun penyaksian ini, ataupun pengakuan ini, ia membabitkan 3 perkara. Pertama, bukti bahawasanya roh pada waktu itu sudah mempunyai ilmu. Sudah mempunyai ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang diri. Ilmu tentang Allah SWT. Dan ilmu tentang perkara-perkara lain yang melibatkan penyaksian, yang melibatkan agama, yang melibatkan adat resam dan sebagainya itu tadi. Yang kita bincangkan tadi 4 perkara itu. Yang kedua, roh itu sudah mempunyai kemampuan untuk menjawab dan berbahasa. Sebab itulah saya nyatakan di dalam tesis saya bahawasanya ayat ini menjadi asas ataupun tempat asal ataupun foundation, tempat asas ataupun penggerak kepada faham ataupun falsafah bahasa di dalam Islam. Di mana roh ini menjawab dan bala syahidina itu. Bererti mereka sudah mempunyai kemampuan berbahasa. Jadi mungkin lain kali kita boleh cerita sikit tentang falsafah bahasa barat. Yang katanya di dunia ini belajar daripada baby, daripada janin apa semua. Jadi falsafah bahasa dalam Islam ini mengundur lebih jauh lagi. Iaitu di alam roh. Kita sudah tahu bahasa. Bahasa itu sudah menjadi tabiat manusia itu. Okey. Dan yang ketiga ialah roh boleh membezakan, membanding beza. Tahu distinction ataupun derajat ataupun darjat. Maknanya roh pada waktu itu kita lah. Kita sudah tahu darjat kita sebagai hamba. Kita sudah tahu darjat Allah SWT sebagai pencipta. Sebagai Tuhan. Dan kita tahu darjat makhluk ini yang di alam roh ini siapa, apakah fungsi mereka, apakah yang patut mereka lakukan, siapa yang lebih mulia jika sekiranya melakukan ini dan sebagainya itu. Jadi perkataan syuhud itu ataupun penyaksian itu sebenarnya
merupakan ainul yakin. Ilmu yakin, bahkan ainul yakin. Ilmu yakin itu mengetahui, bukan? Tentang hakikat ketuhanan itu. Dan ainul yakin itu menyaksikan juga pada waktu itu. Begitu. Jadi begitu berkait mengait antara satu sama lain konsep-konsep ini, agama dan persaksian ini, perjanjian ini, dan juga ruh pada waktu itu boleh memahami erti perjanjian, apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi perjanjian itu. Sebab itulah ayat ini kita namakan sebagai perjanjian asali. Ini kontrak kita sebenarnya, bukan social contract macam kita faham sekarang ni. Dalam istilah politik kita, kenegaraan. Bahkan perjanjian di dalam Islam itu jauh lebih penting, jauh lebih menyeluruh, jauh lebih bersifat rohani, iaitu perjanjian asali, perjanjian roh dengan Tuhan dia ni. Jadi saya ingat dengan itu saya sudahi dululah untuk sesi dan sesi ketiga ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada host lah, Mio. Silakan Mio, terima kasih. Dan maaflah atas kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Nasalina atas pencerahan dan pengkongsian yang diberikan sebentar tadi. Jadi syukur alhamdulillah diskusi kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Jadi insyaAllah Dr. Nasalina nak buka question answer malam ni ke ataupun saya kumpul soalan? Atau pulang, boleh? Okeylah, memandangkan kita ada lagi baki dalam 10 minit mungkin memandangkan ada baki masa beberapa minit, insyaAllah kalau sesiapa yang berhajat untuk bertanyakan soalan, bolehlah onkan video dengan voice, tanyakan soalan. Silakan. Siapa? Selamat datang kawan-kawan saya daripada masjid juga dan daripada Indonesia. Lain kali mungkin kita boleh masukkan sekali lah sahabat-sahabat ni untuk baca cuma saya kena tanya diorang dulu lah ada PDF ke tidak. Itu yang saya tak suruh tadi tu Encik Adli. Ada, cantik. Lain kali kita bagi baca semua orang. Okeylah, Dr. Zainal, saya nak tanya soalan sikit. Ataupun kalau mungkin kalau tak bersedia malam ni dengan soalan, kita boleh tanyakan lah. Maksud saya kalau tak ada, mungkin boleh tulis dan kumpul bagi Kak Mio. Mio boleh bacakan pun boleh juga. Saya lebih suka kalau di awal sesi tu saya jelaskan sedikit, kemudian di akhir tu kita kumpul soalan yang saya boleh jawab, saya cubalah jawab. Dr. Zainal, kalau tadi kita perasan Prof. Alatas khususnya dalam surah Al-Mu'minun lah kan, ayat 12 surah mana? Surah Al-Mu'minun yang tentang walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Lepas tu Prof. Alatas dihuraikan dalam buku ni tentang makna-makna yang terkandung dalam ayat tu. Jadi benda tu kita boleh sifatkan sebagai tafsir oleh Prof. Alatas tu macam mana? Memang. Itu memang tafsir. Tafsir. Itu memang tafsir. Profesor Alatas menggunakan tafsir dan takwil. Jadi metodologi, metodologi tafsir Prof memang begitu. Dari tasawufnya di situ. Jadi kalau kita tengok dalam konsep of education buku Prof itu dijelaskan metodologi tafsir takwil ni. Pertama sekali tafsir itu mestilah dari segi zahirnya itu cantiklah, maknanya tidak boleh kita cuba untuk menggunakan hawa nafsu dan juga pandangan-pandangan peribadi untuk memahami ayat Al-Quran lah. Dijelaskan dengan jelas oleh Prof dalam metodologi itu. Dan kemudian kita kena lihatlah tafsir Al-Quran kan, ayat Quran dengan Quran, kemudian hadis itu sendiri,
dan kemudian kata ulama-ulama yang muktabar dalam yang merupakan mufassir yang muktabar itu, para mufassirun yang muktabarun tu. Dan kemudian dinyatakan sedikit, diselitkan oleh Prof itu bagaimana tafsir itu boleh menjadi lebih mendalam dengan kaedah takwil. Tetapi takwil ini sendiri pun sebenarnya dia tidak menyalahi maksud yang cuba disampaikan oleh ayat tersebut, di mana Prof mengambil ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang tertentu yang membicarakan dan kait mengait, yang membincangkan tentang konsep yang cuba diperbahaskan itu. Contoh. Kalau kita sebut tentang din tadi, terdapat ayat dan kita sebutkan tadi kan ada 4 maksud dia. Jadi Prof ni metodologi dia macam ni. Pertama, Prof mengkaji ayat-ayat Al-Quran. 1. Yang kedua, hadis. 2. Yang ketiga, tulisan-tulisan ulama-ulama dulu yang muktabar di dalam bidangnya masing-masing itu. Dan yang keempat ialah penggunaan bahasa Arab itu yang digunakan oleh orang Arab, dan konsep-konsep itu dijelaskan oleh ulama-ulama bahasa yang memang mendasar dan menyenaraikan juga maksud-maksud yang digunakan oleh para nahwiyun, mutakallimun, fuqaha, ahli sufi itu tadi. Jadi dalam konteks din ni, Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab itu telah menyenaraikan mengikut kepentingan, mengikut keutamaan, dan Prof mengolahnya semula. Sebab apa saya kata mengolahnya semula macam ni? Dalam Lisanul Arab, Ibnu Manzur memulakan dengan ad-dayan, din, dayana. Maksud pertamanya ialah ad-dayan. Yang kedua barulah dia pergi kepada dain. Kemudian yang ketiga Ibnu Manzur pergi kepada al-jaza' tadi tu. Yang keempat baru at-ta'ah. Yang kelima kepada uwida ataupun adah. Tapi Profesor Al-Atas dia mengkaji yang Lisanul Arab dan kemudian dia melihat kepada konteks-konteks ini dan mengolahnya menjadi pertama hutang, bukan? Dain. Yang kedua diambil ta'ah itu menjadi yang kedua. Yang ketiga barulah al-jaza' itu. Dan yang keempat uwida ataupun adat itu. Jadi ini berdasarkan konteks lah, itu tak ada masalah apa sebenarnya. Cuma apabila diterangkan oleh Prof, dan kalau Prof mengatakan bahawa kalau kita kaji kitab-kitab yang bercerita tentang din ini sendiri pun, mereka tidak lari daripada membicarakan 4 perkara yang asas ini. Ada disebutkan perkataan-perkataan lain, maksud-maksud lain, tetapi Prof mengambil 4 isi penting ini untuk diterangkan kepada kita. Untuk diterangkan kepada kita. Jadi dalam konten, 4 konten itu tadi, terdapat di antaranya ialah kita mengembalikan diri kita kepada Allah SWT. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran khusus menceritakan tentang was-sama'i dzatir raj'i. Was-sama'i dzatir raj'i. Di mana Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai ar-raj'. Ar-raj' itu dari segi bahasa maksud dia raja'a yarji'u. Raj', kembali. Sesuatu yang kembali, pergi kemudian datang, kemudian pergi balik, macam tu. Return. Jadi return ini 2 benda lah. Pertama, hujan. Yang kedua ialah rabah ataupun keuntungan. Return dalam bahasa Inggeris pun dipanggil return, profit, return kan. Benda yang kembali pada kita apabila kita laburkan benda itu, duit dan sebagainya itu, maka keuntungan itu kembali kepada kita. Begitu. Jadi was-sama'i dzatir raj' ini, perkataan ar-raj' itu yang mengandungi kefahaman yang seperti yang disebutkan oleh Prof itu berkait mengait dengan ad-din itu tadi. Di mana ad-din itu menjadi perkara yang apabila kita ini menyerahkan diri kita kepada Allah SWT itu sebagai capital, sebagai modal. Sebab kita tak ada capital lain, diri kita ni kita serah. Maka nanti akan dapat dia punya
timbal balik, return dia itu. Return dia itu ialah keredaan Allah SWT lah. Man zalladhi yuqridullah qardan hasanan itu. Qardan hasanan itu ialah khidmat bakti kita kepada Allah SWT itu sebagai hamba. Begitu. Jadi dia berkait dengan ar-raj. Jadi dalam konteks ini kita panggil tafsir Prof itu sebagai ta'wil. Itu menjawab persoalan Neo tadilah. Dan ia tidak bersalahan sebenarnya. Ia tidak bersalahan kerana maksud itu dinyatakan oleh Al-Quran sendiri. Dan penggunaan Arab bukan Arab yang jahiliah yang apa ni, Arab yang memang mendalami agama itu sendiri. Jadi dijelaskan dan dikaitkan, maka itulah kefahaman yang disampaikan oleh Prof yang akhirnya menyampaikan makna ke dalam diri kita. Sampainya makna itu ke dalam diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kefahaman terhadap konsep-konsep dan memahami hubungan antara konsep-konsep itu di dalam suatu sistem yang teratur. Itulah pandangan alam Islam yang dijelaskan oleh Prof. Begitu. Okay, insyaAllah. Doktor, Ya. saya ada soalan satu, Doktor. Siapa Ayah Wan Tak, Ustaz Daud tahu dah. Konsep dia. Untuk saya tengok macam doktor kata tak dia. Ya Wan. Kalau kamu Ya Wan. Kalau Ya. Minta maaf sebabnya rekod punya masa forum kita ni lagi beberapa minit dan nak capai ke masa 50 minit. Jadi bila 50 minit tu dia akan auto terminate. Jadi nanti kalau auto terminate bolehlah sama-sama masuk semula. Saya nak pesan tu je lah. kalau macam kamu tadi Dr. Kabo antara yang dirujuk oleh Prof ialah lisanul Arab. Ya. Hello Doktor. Okey, Ya, kalau dalam contoh-contoh kitab tafsir, apa yang menjadi sandaran utama Prof? Contoh dia menghuraikan makna wa asyhadahum. Kan? Jadi Prof menghuraikan mereka roh itu sudah pun mengenali sebagainya. Jadi dari segi sandaran, rujukan, kalau macam kamu tadi lisanul Arab. Dan doktor buat tesis PhD doktor dulu, ada tak doktor melihat pendapat-pendapat ulama tafsir yang dulu-dulu yang menyamai apa yang ditafsir oleh Prof? Dia kalau nak cerita tentang tu kita kena pergi khusus kepada isu apa yang dibincangkan oleh Prof itu dan kemudian perkataan apa yang digunakan itu dan penjelasan yang bagaimana yang Prof buat lah. Jadi dalam konteks ini saya cuba mendapatkan data-data ini dan juga kefahaman-kefahaman dan poin-poin ini daripada pelbagai lecture Prof lah. Tapi dalam masa yang sama ada sebahagiannya itu masih belum mampu saya jelaskan di bahagian manakah Prof gunakan itu. Cuma saya boleh bagi contoh satu je lah. Kalau tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kabir, Prof akan gunakan juga untuk merujuk tentang kejadian manusia itu, penciptaan manusia itu. Dan di mana Al-Imam Fakhrul Razi ini memang menjelaskanlah fasa-fasa penciptaan itu. Jadi kalau kita tengok tafsir Prof itu dalam buku dia yang tentang surah Al-Mu'minun itu memang menyebut perkara yang sama walaupun tidak dinyatakan secara direct lah. Jadi kalau kita tengok penjelasan itu tidak lari, cuma Prof banyak